Assalamualaikum, nama saya Medina Birusli daripada kelas DTC 2B. Hari ini saya nak membentangkan hasil kajian job sheet 2 yang telah saya lakukan bersama-sama dengan rakan yang lain, iaitu Muhammad Firdaus bin Anwar dan Muhammad Khalil Sairi bin Sodak, tentang tajuk melahirkan golongan usahawan yang mantap serta menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya. Kos 2-20062. Nama pensyarah Puan Nurul Ashikin binti Abu Bakar. Pengenalan. Majlis Amanah Rakyat ditubuhkan pada tahun 1 Mac 1966. Ekoran daripada resolusi yang dikemukakan dalam Kongres Ekonomi Bumiputra yang pertama pada tahun 1965. Kerana agensi yang ditubuhkan oleh Dato' Onn Jaafar tidak dapat mengubah dasar pertanian sara diri orang Melayu kepada dasar moden, ekoran itu MARAH pun telah diusulkan di dalam kongres tersebut. Idea penubuhan ini menjadi rasmi pada tahun 1 Mac 1966 di bawah Akta Parlimen sebagai sebuah badan berkanun hasil. Serentak dengan penubuhan MARAH, kerajaan telah melancarkan rancangan Malaysia pertama pada tahun 1966 sehingga 1970. Jadi ini dapat memantapkan lagi ekonomi orang Melayu, khususnya Bumiputra. Oleh itu, MARAH secara rasminya menggantikan dan mengambil alih peranan RIDA dengan penambahbaikan terhadap fungsi agensi tersebut. Antara tanggungjawab MARAH seperti yang tercatat dalam Seksyen 6 Undang-Undang MARAH adalah memaju, menggalak dan menjalankan pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan dalam persekutuan, khususnya kawasan-kawasan luar bandar. Yang kedua, menjalankan segala usaha, khususnya pembangunan usaha-usaha perdagangan dan perusahaan serta pemasaran barang-barang keluaran. Ketiga, menjalankan penyelidikan dan latihan. Keempat, memajukan usaha-usaha di atas dengan bantuan modal, memberi pinjaman dan lain-lain. Tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan oleh MARAH adalah amat penting untuk pembangunan ekonomi kemasyarakatan, khususnya kelompok Bumiputra. Jadi bagi melancarkan operasi MARAH ini, agensi ini telah diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar sebagai dengan objektif utama untuk menambah penyertaan Bumiputra dalam kegiatan perdagangan dan perindustrian. Objektif MARAH adalah untuk meningkatkan taraf ekonomi sosial Bumiputra sejajar dengan dasar ekonomi baru DEB dengan dasar pencapaian sebanyak 30%. Usaha ini dilaksanakan dengan menggalakkan, membimbing dan membantu Bumiputra dalam kegiatan perdagangan, perusahaan dan ke arah pembentukan Bumiputra yang berjaya. Permasalahan kajian, kurang pendedahan. Golongan Bumiputra mempunyai banyak aset bukan semasa seperti tanah, modal, tetapi mereka tidak menggunakan dengan semaksimal yang mungkin kerana kurang pendedahan terhadap perkara-perkara sebegini, seperti mereka tahu berniaga tapi tidak tahu untuk memasarkan secara global jika hendak dibandingkan dengan kaum-kaum yang lain. Selain itu, hasil yang mereka pasarkan hanya untuk golongan-golongan
sekitar sahaja dan bukan untuk masyarakat luar. Kedua, suka mengambil kesempatan. Kebanyakan daripada modal ataupun bantuan yang dihulurkan oleh MARA kepada golongan Bumi Putra pada masa itu, mereka banyak mengambil kesempatan seperti tidak menggunakan bantuan tersebut kepada jalan yang betul. Mereka menggunakan untuk keperluan mereka sendiri sahaja, dan apabila mereka habis mendapat bantuan tu, mereka akan minta lagi dengan memberi macam-macam alasan. Itu adalah apa yang dihadapi oleh MARA. Yang ketiga, objektif kajian menjelaskan sejauh mana usaha MARA untuk melahirkan usahawan yang gah. Kedua, menjelaskan adakah usaha MARA sudah memberikan semaksimal yang mungkin. Yang ketiga, menunjukkan kepelbagaian budaya dan nilai yang wujud dalam masyarakat yang berbilang kaum. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Firdaus bin Anwar daripada DTC 2B, daripada grup 4 tugasan ini. Dan tajuk yang saya akan bincangkan ini ialah melahirkan golongan keusahawan yang mantap serta menjadikan keusahawan sebagai kerjaya. Dan bahagian yang saya sambung adalah bahagian metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan kajian penyidikan kualitatif di mana kajian kes adalah satu penyidikan yang dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem. Kajian perpustakaan menjadi pendekatan utama para pengkaji. Peneliti dalam pentaksiran terhadap sumber yang diperoleh adalah daripada sumber sekunder, menjadikan sumber yang penting dalam menghasilkan kajian ini. Bagi melengkapkan penulisan ini juga, sumber sekunder seperti buku, jurnal, tesis, kertas kerja, artikel dan sebagainya juga penting untuk mengukuhkan serta menyokong bukti bahan kajian pengkaji. Sumber ini amat penting bagi meyakinkan pembaca di mana mengukuhkan lagi perbincangan. Slide yang seterusnya ialah skop kajian. Kajian ini meliputi skop aspek sahaja. Dari segi skop, mengkaji tentang cabaran serta halangan dari sudut atau aspek-aspek seperti aspek sosial dan aspek sejarah. Pengkaji memilih untuk membuat pengkajian mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh MARA dari tahun 1966 hingga 1990 dengan kerana ia merupakan sebahagian daripada cabang sejarah yang penting dalam topik ini. Sebelum negara mencapai kemerdekaan, Malaysia, Tanah Melayu merupakan sebahagian daripada negara pentadbiran British, walaupun tidak secara langsung tetapi dipaksa menerima perkhidmatan yang ditawarkan pada masa tersebut. Namun, keadaan persekitaran dan pola pendudukan sebelum merdeka yang bertaburan menenangkan pihak kerajaan British untuk mengeksploitasi sumber-sumber negara untuk dieksport ke pasaran antarabangsa. Di samping itu juga, darsa yang diperkenalkan oleh British yang tidak mahu penduduk tempatan menguasai ekonomi, terutamanya orang Melayu dan Bumi Putra, kerana khawatir apabila mereka menguasai ekonomi mereka mahu menuntut kemerdekaan. Seterusnya, meneliti dasar kerajaan dalam menangani kisah masalah ini kerana pengkaji ingin melihat apakah yang dilakukan oleh kerajaan dalam meningkatkan ekonomi Bumi Putra di Tanah Melayu. Pemilihan skop ini juga dapat membantu pengkaji untuk membuat kajian dalam tempoh 20 tahun. Kajian ini bertujuan untuk mencapai objektif yang telah digariskan di awal penulisan dengan memilih peranan MARA selepas ditubuhkan dalam membantu usahawan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya serahkan present ini kepada rakan sekumpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalil Husaidi bin Sadat. Saya daripada kelas DTC 2B. Hari ini saya akan membincangkan tentang dioksida 2 yang sebelum ini saya dan rakan-rakan saya
selesaikan. Yang pertamanya, kajian rakyat literatur ini, yang pertamanya ialah kajian ini membincangkan tentang melahirkan golongan usahawan yang mantap serta menjadi keusahawanan sebagai kejayaan. Itu ialah kajian ini contohnya Mara melahirkan golongan-golongan usahawan dan mempraktikkan usahawan-usahawan ini supaya menjadi usahawan yang berjaya. Yang keduanya ialah mengenal pasti faktor kelemahan usahawan Bumiputera untuk menjadi kompetitif di pasaran global. Antara kelemahan-kelemahan yang saya dapat dalam ni ialah bahasa Inggeris antara merupakan kelemahan yang dialami oleh usahawan-usahawan kerana usahawan haruslah hebat dalam pertuturan dalam bahasa Inggeris kerana bahasa Inggeris merupakan bahasa perantaraan di antara orang lain. Yang ketiganya ialah mengenal pasti kecenderungan dan usaha-usaha yang dilakukan oleh usahawan-usahawan Bumiputera yang berprestasi tinggi untuk perkembangan sayap perniagaan. Kita haruslah mengenal pasti apa yang usahawan-usahawan ni lebih hebat di kecenderungan mereka itu, dan peranan Mara haruslah memberi tunjuk ajar yang lebih mantap. Yang keempat ialah sikap, faktor sikap yang berpersepsi positif memainkan peranan sebagai penggalak amalan keusahawanan di kalangan responden terlibat. Yang seterusnya, pembahagian bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang merupakan pengenalan kajian yang memberi tumpuan dan penjelasan terhadap perkara-perkara asas kajian seperti sejarah Mara. Yang keduanya ialah menyentuh tentang latar belakang sosio-ekonomi di Malaysia sebelum dan selepas negara mencapai kemerdekaan. Yang di samping itu, kepentingan kajian. Kajian ini memberi satu gambaran atau menjadi asas yang sebenar apakah peranan dan usaha yang Mara telah dilaksanakan. Yang keduanya, memberikan gambaran dan panduan untuk mereka mengetahui serta sedikit tentang peranan Mara dalam melahirkan usahawan dan menjadi usahawan sebagai kerjaya pilihan. Oleh itu, setakat ini saja pembentangan saya pada kali ini. Iaitu saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.